Kami tak reda kerajaan dirompak di tengah jalan. Bekas Menteri Pertahanan pernah menghidu gerakan Muhyiddin untuk mewujudkan kerajaan yang didominasi orang Melayu. Pakatan Harapan PH tidak pernah reda dengan perbuatan merompak kerajaan di tengah jalan, kata Presiden Amanah Muhammad Sabu. Selaku Menteri Pertahanan ketika itu, Muhammad berkata beliau sudah mendapat maklumat mengenai gerakan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin untuk mewujudkan kerajaan dominasi Melayu di negara ini. Yang menang PH jadi pembangkang. Hak kalah memerintah dalam dunia tak pernah berlaku melainkan di Malaysia tanah airku. Muhyiddin dan geng, kamu tidak akan senang menerima kebangkitan rakyat yang jitu sekarang ini. Kami tak reda kerajaan dirompak di tengah jalan. Kalau hebat, kenapa tak tunggu 5 tahun? Katanya ketika ceramah jelajah Pakatan Harapan di Klang malam tadi. Hadir sama Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail dan Setiausaha Organisasi Kebangsaan DAP Anthony Locke. Tambah Muhammad lagi, PH akan menggunakan saluran perlembagaan ataupun undang-undang bagi mengembalikan kerajaan PH. Hadir sekali sebulan. Pada 1 Mac, Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8 menggantikan Dr. Mahathir Mohamad. Pemilihan Muhyiddin mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Muhyiddin dipilih selepas proses tamuduga Sultan Abdullah dengan semua anggota parlimen yang dibuat bagi menentukan jawatan Perdana Menteri. Krisis politik berlaku apabila bekas timbalan Presiden PKR Azmin Ali bersama 10 ahli parlimen parti itu menjadi ahli parlimen bebas diikuti dengan keputusan Muhyiddin membawa Bersatu keluar PH. Mahathir kemudian melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri. Muhyiddin membentuk Kerajaan Perikatan Nasional dengan disokong UMNO, PAS, GPS dan Bebas. Sementara itu Saifuddin berkata beliau bersimpati dengan Muhyiddin yang juga pesakit kanser untuk berdepan tekanan sebagai Perdana Menteri. Jelas Saifuddin ketika berada dalam kabinet PH sebelum ini, Muhyiddin tidak dapat hadir mesyuarat jemaah menteri yang berlangsung 4 kali sebulan. Saya kasihan dengan beliau. Kalau sebelum kami mesyuarat kabinet 4 kali setiap hari Rabu, beliau datang sekali saja sebulan, 3 minggu lagi cuti sakit. Saya fikir kalau dah kedudukan kesihatan macam tu sekarang, ambil jawatan Perdana Menteri dengan tekanan, dengan segala macam. Dia pesakit kanser, simpati saya pada dia. Tuan-tuan, dia, Muhyiddin sekarang Perdana Menteri. Yang pertama, dia berhempas pulas untuk hapuskan persepsi dia sebagai pengkhianat. Itu cabaran yang pertama, kata Saifuddin dalam ceramahnya. Dalam pada itu, Saifuddin berkata, sememangnya pengkhianatan adalah sesuatu yang pedih untuk dihadapinya. Namun, katanya, Nabi Muhammad SAW juga dalam perjuangan pernah dikhianati. Malah ia jauh lebih hebat berbanding apa yang didepani PH ketika ini. Sementara itu, undi percaya PAS terhadap Dr. Mahathir dirancang untuk kelamkabutkan PH. Muhammad berkata rancangan PAS melakukan undi percaya terhadap Dr. Mahathir Mohamad bulan lalu bertujuan mengganggu kerajaan PH dan menggagalkan Anwar menjadi Perdana Menteri. Rancangan PAS untuk melakukan undi percaya terhadap Dr. Mahathir Mohamad bulan lalu dirancang untuk mengganggu kerajaan Pakatan Harapan PH dan menggagalkan Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan yang mempengerusikan jawatan kuasa perundingan Mufakat Nasional MN berkata ia adalah sebahagian tugas mereka sebagai pembangkang ketika itu. Itu sebabnya dalam mesyuarat kita katakan, PAS buat kenyataan kita buat undi percaya kepada Perdana Menteri kerana kita tahu Bang Non Anwar nak jadi Perdana Menteri. Undi percaya pada Perdana Menteri, kita bubuh satu bom asap. Tengok macam mana dia lari tengah malam ataupun tak. Kita memang rancang begitu supaya biar dia kelam kabut. Dia dahsyat wasangka antara satu sama lain. Itulah yang retakkan kedua-dua belah. Zaman kita sekarang zaman pelik. Memang pelik. Mana ada pembangkang nak undi percaya kepada Perdana Menteri. Pembangkang selalunya buat undi tak percaya. Dia PH pening kepala katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap kepada perwakilan pergerakan wanita, pemuda dan puteri UMNO bahagian Pagoh pagi ini. Video ucapan tersebut disiarkan oleh laman Facebook UMNO Online.
Desakan penyokong Anwar kepada Mahathir untuk meletakkan jawatan dikatakan sebagai sebab mengapa Bersatu bergabung dengan UMNO dan PAS untuk membentuk kerajaan baru. Langkah itu mencetuskan krisis politik yang menyebabkan Mahathir meletak jawatan. Ia berakhir dengan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang menjadi tonggak gabungan Perikatan Nasional yang terdiri daripada Bersatu, BN dan PAS dengan sokongan dari JPS. Muhammad juga menafikan bahawa UMNO merampas kuasa daripada kerajaan PH. Sebenarnya, kita tak merampas kuasa sesiapa pun. Kerajaan Pakatan Harapan yang jatuh, kerajaan Pakatan Harapan yang terbubar, katanya. Bagaimanapun, beliau juga mengatakan bahawa sekiranya kerajaan PH dibiarkan, maka ia akan menyebabkan orang Melayu menderita. Kerajaan PH kalau kita biar, lagi 2 hingga 3 tahun akan datang. Kemudaratan yang amat dahsyat kepada orang Melayu dan agama Islam. Itu yang kita perlu cegah. Itu yang perlu kita turunkan mereka segera. Tapi mereka turun terlalu cepat. Kita pula ternganga, katanya berseloroh. Saya tawarkan diri agar tak dilantik dalam kabinet, kata Zahid. Presiden UMNO itu bagaimanapun mengisytiharkan bahawa beliau kekal sebagai penyokong kerajaan di Parlimen. Di tengah-tengah spekulasi barisan kabinet baru akan diumumkan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Presiden UMNO Ahmad Zahid Mahmidi hari ini mengisytiharkan bahawa beliau kekal sebagai penyokong kerajaan di Parlimen. Mengulangi sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional, Zahid selaku pengurusi BN menzahirkan keyakinannya terhadap keputusan Muhyiddin untuk melantik barisan kabinet baru. Sebagai pengurusi BN dan Presiden UMNO, saya menawarkan diri agar tidak dilantik dalam sebarang jawatan kabinet. Saya ulangi, sebagai pengurusi BN dan Presiden UMNO, saya menawarkan diri agar tidak dilantik dalam sebarang jawatan kabinet, kata Ketua Bahagian Bagan Datuk itu dalam ucapannya semasa merasmikan mesyuarat cawangan UMNO di bahagian berkenaan hari ini. Kenapa tak tepuk? Soal bekas timbalan Perdana Menteri itu berjenaka apabila pemimpin dan ahli UMNO akar umbi terdiam seketika dengan pengumuman berkenaan. Zahid bagaimanapun berkata, beliau telah membuat beberapa cadangan kepada Muhyiddin mengenai pelantikan kabinet dengan mengambil kira hierarki dalam parti dan mereka yang menyumbang kepada pakatan itu keseluruhannya. Terdapat kebimbangan bahawa Muhyiddin mungkin tidak akan melantik pemimpin kanan UMNO yang terlibat dengan dakwaan rasuah. Bagaimanapun, Zahid yang menghadapi 47 pertuduhan rasuah hari ini berkata mereka harus diberikan peluang untuk membersihkan nama di mahkamah. Terdahulu, Zahid berkata pemimpin PH yang tidak gembira dengan pelantikan Muhyiddin ibarat pasukan yang kalah dalam perlawanan bola sepak di stadium. Perdana Menteri ke-8 telah mengangkat sumpah. Whistle penamat telah ditiup oleh pengadil perlawanan. Waktu kecederaan telah tamat setelah kedua-dua pasukan menamatkan perlawanan. Penonton telah keluar dan balik dari stadium. Lampu stadium telah dipadamkan. Pasukan yang kalah tidak puas hati cuba masuk stadium semula ketika lampu telah dipadamkan dan semua pintu stadium telah ditutup dan kaunter tiket tidak lagi menjual tiket. Yang kalah berada di luar stadium dan mengumumkan mereka telah skor gol sendiri melebihi daripada gol yang kita skor. Kita taat kerana keputusan pengadil adalah muktamad, kata Zahid, menjelaskan keputusan yang di Pertuan Agong melantik Muhyiddin selepas menemui 222 anggota parlimen. Pengkritik PH termasuk daripada Perikatan Nasional membayangkan bantahan terhadap pelantikan yang dibuat Muhyiddin sama dengan mempertikaikan keputusan Agong. Pengkritik PH termasuk daripada Perikatan Nasional membayangkan bantahan terhadap pelantikan yang dibuat Muhyiddin sama dengan mempertikaikan keputusan Agong. Sebaliknya, beberapa pemimpin PH termasuk pengarah komunikasi amanah Khalid Samad menuduh Muhyiddin memperdayakan Agong mengenai jumlah sokongan sebenar MP yang diterimanya. Zahid menegaskan UMNO BN tidak membentuk kerajaan pintu belakang, melainkan masuk kerajaan melalui pintu baru yang dibuka berikutan kejatuhan PH. Masih dalam perkembangan berita yang sama, demokrasi bukan hanya satu pintu, tegas Hadi. Demokrasi Barat adalah sistem politik yang mendapat kuasa melalui rakyat dengan beberapa pendekatan yang bijaksana dan sinonim dengan Islam. Dan dia, Nabi Yaakob AS, berkata lagi, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk ke bandar Mesir dari sebuah pintu saja,
tetapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlainan. Dan aku dengan nasihatku ini tidak dapat menyelamatkan kamu dari sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Kuasa menetapkan sesuatu, sebab dan musabab itu hanya tertentu bagi Allah. Kepadanya sajalah aku berserah diri, dan kepadanya lah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri. Surah Yusuf 67. Al-Quran menceritakan peristiwa Nabi Yusuf AS, seorang rasul yang maksum terpelihara daripada dosa dengan cara yang istimewa, lalu mendapat kuasa memerintah negara Mesir dengan perlindungan dan kurniaan Allah SWT setelah dibuktikan akhlak baginda yang mulia bersama kemampuan dalam mengurus ekonomi negara tanpa melobi dan menipu sehingga menjadi teladan kepada manusia. Seterusnya Allah SWT menemukan Nabi Yusuf AS dengan saudara-saudara kandungnya yang pernah menzaliminya sehingga dibuang ke dalam telaga dan dijual. Nabi Yakub AS meminta anak-anaknya yang berangkat ke Mesir sebelum mengenali Nabi Yusuf AS setelah dipaksa pulang membawa datang adiknya Benyamin AS. Nabi Yakub AS menasihati anak-anaknya supaya masuk ke dalam kota melalui pintu yang tidak sama. Jangan melalui satu pintu saja kerana belum diketahui keadaan yang selamat. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam melalui tafsir para ulama muktabar, bukan akal manusia sahaja seperti Machiavelli atau orientalis seperti John Adair dan sebagainya yang sesat atau tidak ikhlas terhadap Islam. Petunjuk Al-Quran itu berpanjangan sehingga hari kiamat, walaupun diwahyukan sejak 15 abad yang lalu. Demokrasi Barat adalah sistem politik yang mendapat kuasa melalui rakyat dengan beberapa pendekatan yang bijaksana dan sinonim dengan Islam. Alangkah baiknya kalau berkonsepkan iman dan budiman. Konsep demokrasi memberi hak kepada rakyat menentukan kuasa kerajaan melalui beberapa pendekatan seperti pilihan raya umum dan kecil atau desakan rakyat melalui wakil-wakil mereka atau himpunan aman. Maka PAS beristiqamah memilih pendekatan demokrasi bersama konsep Islam dengan penekanan sifat adalah keadilan dan baiyah dalam fikah politik Islam. PAS berpengalaman memilih pintu-pintu demokrasi yang banyak bagi memasuki parlimen dan Dewan Undangan Negeri walaupun jalannya sukar dan memakan masa yang panjang. PAS tetap menyertai pilihan raya walaupun masih banyak kelemahannya sehingga ada hilang wang pertaruhan yang diwajibkan. PAS berpengalaman mengadakan hubungan dengan semua pihak, sama ada Islam atau bukan Islam dengan panduan syariat. Di antaranya pendekatan perpaduan ummah, ta'aluf, persefahaman politik, ta'awun, bertolong-menolong. PAS berpengalaman memerintah kerajaan dan menyertai kerajaan pusat serta pernah menjadi pembangkang dengan mempunyai kerusi dan hilang kerusi yang dimenangi, namun terus beristiqamah bersama politik Islam. Ada mahu jadikan PAS laksana hotel singgah. PAS juga berpengalaman dengan pendekatan demonstrasi aman, namun PAS tidak terjejas dalam semua keadaan sama ada pengikut atau pencabarnya. Ada yang mahu menjadikan PAS laksana hotel persinggahan sementara atau alat yang ditunggang bagi mengejar niat yang tidak ikhlas bersama PAS selain daripada matlamat dan perjuangan PAS. Ada yang masuk parti lain akhirnya tenggelam laksana semut ke dalam gula. Ada yang menubuhkan parti lain yang berakhir menjadi laksana kereta terpakai. Ada yang terus hilang tidak disebut dalam sejarah atau termasuk dalam sejarah yang hitam. PAS mampu mengerahkan rakyat berdemonstrasi secara aman, tetapi apabila mahu dipergunakan sahaja supaya bertempur dengan pasukan polis yang tidak bersalah, maka PAS mengundurkan diri. Rakyat menyaksikan betapa PAS sebenarnya ada pengaruh mengerahkan rakyat, berbeza dengan pihak lain yang sebenarnya tidak mampu mengerahkan rakyat seperti PAS. Bahkan jentera pilihan raya dan duit PAS digunakan untuk kepentingan mereka. PAS bersedia menjadi laksana lilin, membakar dirinya demi agama, rakyat dan negara yang diutamakan, bukan seperti mereka yang slogannya sahaja bersih tetapi niatnya tidak. PAS terkeluar daripada pakatan rakyat apabila tetap mempertahankan prinsip Islam dan matlamatnya supaya Islam memimpin, bukan pengekor. Mereka terungkai tanpa PAS dan menubuhkan Pakatan Harapan sekadar untuk menjatuhkan kerajaan dengan apa cara sekalipun, sehingga matlamat menghalalkan cara sehingga Dr. Mahathir Mohamad ditonjolkan ke hadapan bagi menarik rakyat dan mencapai kemenangan apabila Dr. Mahathir menjadi simbol dilantik menjadi Perdana Menteri.
Akhirnya mereka berjaya, tetapi bukan Islam mendominasikan kerajaan Pakatan Harapan. Walaupun diusahakan penambahan daripada kalangan Islam, tetapi menemui keadaan yang bercelaru kerana celaru Islamnya. Ada yang liberal, ada yang berijtihad sendiri dalam perkara Islam tanpa kelayakan dan keahlian, sehingga menimbulkan keadaan sangat berbahaya kepada agama, bangsa dan negara, lebih bahaya daripada segala penyelewengan yang lain. Rakyat memilih Pakatan Harapan kerana semangat yang tersasul dan terpukau dengan janji menarik yang tidak dapat dilaksanakan. Akhirnya berlaku pertelegahan sesama mereka dalam satu parti dan di kalangan parti-parti yang berbeza, menyebabkan ada yang memecahkan dinding rumahnya sendiri. Isu Perdana Menteri dijadikan sasaran, maka Dr. Mahathir menjadi mangsanya. Pas melihat Dr. Mahathir berusaha menyelamatkan Islam dan bangsa Melayu supaya tetap memimpin masyarakat majmuk dengan pendekatannya menyusun jemaah menteri yang dikuasai oleh Melayu Islam, tetapi tidak mendapat kerjasama yang padu. Ada yang mahu menggulingkannya kerana mahu cepat menjadi Perdana Menteri dan tujuan-tujuan yang lain. Maka PAS bersama UMNO telah mengadakan gabungan Mufakat Nasional sebagai usaha menyelamatkan keadaan yang bercelaru sehingga boleh menyertai Kongres Maruah Melayu yang dianjurkan bersatu dan dihadiri oleh Dr. Mahathir dan para ilmuwan bagi menyelamatkan agama dan bangsa, tetapi dilabelnya sebagai Baruah. PAS mengambil langkah proaktif lebih ke hadapan dengan mencadangkan usul kepercayaan kepada Dr. Mahathir supaya terus menjadi Perdana Menteri. Malangnya banyak yang tidak memahami hasrat usul tersebut sehingga mendedahkan ramai pengulas dan penganalisis politik serta profesor laksana pemilik lesen terbang yang tidak tahu memandu tetapi dianggap berilmu. Apa yang penting mendedahkan mereka yang ikhlas dan tidak ikhlas bersama Dr. Mahathir. Akhirnya kami membuat keputusan untuk mengumpulkan anggota parlimen daripada Mufakat Nasional dan PH yang sememangnya telah dipilih oleh rakyat untuk menyokong Dr. Mahathir bagi membentuk suatu kerajaan baru mengikut perlembagaan atau pilihan raya baru yang akan menyusahkan rakyat. Hakikatnya dinding kerajaan yang ada sudah dipecahkan oleh mereka sendiri. Namun kami tetap memilih pintu demokrasi, bukan pintu belakang atau dinding yang pecah itu. Apabila kalangan yang sebenarnya mahu menggulingkan Dr. Mahathir mendapati mereka tidak mencukupi jumlah bagi membentuk kerajaan, tiba-tiba mereka membuat pusingan menyokong Dr. Mahathir sebulat suara bagi meneruskan agenda mereka supaya dapat melangsungkan kerajaan PH yang sudah lemah dan rosak dengan lakonan laksana saudara-saudara Nabi Yusuf AS yang berpura-pura menangis di hadapan ayahnya, Nabi Yaakob AS. Akhirnya terbentuk Perikatan Nasional yang menggabungkan Mufakat Nasional dan rakan-rakan yang terpaksa keluar atau dipecat daripada PH serta pihak lain yang tidak bergabung dengan Perikatan Nasional sehingga mencukupkan jumlah membentuk kerajaan yang lebih banyak, kaum dan jumlah parti yang menyertainya bersama calon yang baru, Muhyiddin Yassin. Akhirnya kami dapati ternyata bahawa sokongan pusingan beberapa kali oleh mereka yang kononnya menyokong Dr. Mahathir sebenarnya untuk membuat rebah dalam pusingan kedua, bukan mengangkatnya. Bersyukur kepada Allah SWT kerana agama, rakyat dan negara dapat diselamatkan dengan cara aman melalui salah satu pintu demokrasi, bukan melalui dinding yang dipecahkan. Abdul Hadi Awang ialah Presiden PAS. Tulisan ini asalnya hantaran Presiden PAS di media sosial dan tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysia Kini. Semua sumber berita dipetik daripada Malaysia Kini Online. Teruskan sokongan anda dengan mengungsikan video ini. Jangan lupa mengajak teman anda untuk mensubscribe channel ini. Terima kasih.